insya-Allah kita akan baca bab takhfifu raka'atainil fajri wa bayanu ma yaqra'u fihima wa bayanu waqtuha. Bab nak ceritakan meringankan rakaat, iaitu bagi solat sunat sebelum subuh dan bacaan apa. Tu dia. Jadi insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita akan baca mengenai bab solat sunat saja tuan-tuan, rawatib. Walaupun tuan-tuan dah tahu mengenai solat sunat kan sebelum subuh, tetapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, ini ada dalil dan bukti yang menunjukkan bahawa solat sunat rawatib ni tuan-tuan, melalui hadis ni nak menceritakan tentang betul-betul memang dalil yang sahih. Memang Nabi dah ajar, memang Nabi buat. Itu kita nak ikut. Sekarang kita baca hadis ni, kita dapat tahu, oh ini hadisnya. Kita tahu, jadi pegangan kita. Walaupun kita dah tahu apa tu solat sunat kan, kita dah tahu. InsyaAllah pada malam ini kita akan tengok iaitu hadis pertama dalam babu tahfifu raka'atil fajri. Bab meringankan solat sunat sebelum subuh. Masuk meringankan tuan-tuan, bukannya maksudnya cepat laju, tak. Tapi diringankan. Kan baca, bukan maksudnya baca Fatihah dengan cepat, tak. Diringankan. Ikut kadar yang semampunya. Iaitu hadis yang pertama dalam bab ni, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini khafifataini ma bainal nida'i wal iqama min salati subhi, muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, yusalli raka'atil fajri fayukhaffifuhuma hatta aqulu hal qara' fihima bi umul Qur'an. Wa fi riwayatin li Muslim, dari riwayat lain pula, kana yusalli rak'atai fajri idza sami'a al-azanu yukhaffifuhuma. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, idza tala'a al-fajru. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adalah Rasulullah ketika itu dia solat 2 rakaat, bainal nida wal iqamah, di antara azan dan iqamah, di antara azan dan iqamah, min solati subhi, itu daripada solat subuh. Maknanya dah azan saja tuan-tuan, azan solat subuh saja, maka dipercepatkan untuk solat 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya sebelum diiqamatkan untuk solat, disunatkan kan, diringankan, dicepatkan. Habis azan saja solat 2 rakaat. Dalam riwayat lain pula, wa fi riwayatin laha yusalli, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat fajri fayukhaffifuhuma hatta aqulu, dan diringankannya sehingga aku berkata. Aisyah berkata apa? Hal qara' fihima bi umul Quran, adakah Nabi ni baca surah Fatihah ke tak? Nak ceritanya cepatnya Nabi solat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau baca Fatihah tu, kalau kita dia baca Fatihah maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, tak, bukan gitu. Nak cerita tuan-tuan, Nabi sendiri kalau solat tuan-tuan, kalau solat sunat tu lama. Kan? Lama. Kan? Lama. Sehingga Sana Aisyah mengata, kan? Sebab dah terbiasa, Sana Aisyah ni tengok Nabi solat sunat lama. Solat malam, tahajud. Tiba-tiba solat 2 rakaat sebelum subuh, nak nyatakan ringkasnya. Bukan cepat, tapi ringkasnya. Ringkasnya. Sebab tu aku mengatakan, adakah dia membaca umul Quran ke tak ni, Fatihah? Maknanya cerita Nabi ni nak ringankan apa tu, solat 2 rakaat ni. Solat 2 rakaat sebelum subuh. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim pula mengatakan bahawa kana yusalli raka'atil fajri, adalah Nabi SAW solat 2 rakaat apabila dia mendengar azan dan dia meringankan.
Maksudnya solat seperti biasa. Maksudnya tak lama baca surah yang panjang, baca surah pendek. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau azan saja tiba-tiba seorang tu dia solat sunat, dia baca panjang, kan? Baca surah Baqarah, tak jenuh semua tunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan contoh. Dia baca surah Baqarah satu muka ayat contoh. Tak boleh kan? Jadi diringankan. Nanti kita akan tengok hadis yang nak menceritakan bahawa apa yang Nabi baca ketika solat sunat sebelum subuh. Begitu juga hadis yang kedua, wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-mu'adhdhin lis-subhi wa bada'a as-subhu shalla rak'atayn khafifatayn muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'a al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatayn. Semua hadis nak ceritakan tentang bab solat sunat sebelum subuh. Daripada Hafsah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila azannya muazzin, Bilal azan saja untuk solat subuh, solat raka'ataini khafifataini. Nabi solat 2 rakaat sebelum subuh ringan. Sebab tu nak ceritakan solat sunat rawatib ni sebelum subuh muakkad, dituntut. Sebab Nabi tak pernah tinggalkan solat sunat sebelum subuh, sama ada bermukim ataupun bermusafir. Dalam riwayat Muslim pula adalah Rasulullah SAW apabila tal'al fajr, terbitnya subuh, la yusalli, tidak solat kecuali dia solat dua rakaat dulu. Ini nak menceritakan tentang kepentingan solat sunat sebelum subuh, tuan-tuan. Jadi nak ceritakan sebelum tu kita dah baca mengenai kelebihan solat sunat sebelum subuh. Tu kelebihan dia, kita dah baca sebelum tu, iaitu hadis yang sebelum tu. Jadi rebutlah tuan-tuan dengan solat sunat sebelum subuh. Tu dia. Jadi jangan tinggal rugi. Dan hadis yang ketiga dalam bab ni tuan-tuan, iaitu bab solat sunat sebelum subuh. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili masna wa yutiru bi rak'atin min akhir al-lail wa yusalli rak'atayn qabla salati al-ghada wa ka'anna al-adhanu bi udhunayhi muttafaqun alaih. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili masna. Nabi solat 2 rakaat pada waktu malam, iaitu solat tahajud. Dua. Jadi menunjukkan walaupun dua-dua tuan-tuan, nak ceritanya panjangnya Nabi solat 2 rakaat tu. 1 rakaat baca surah Al-Baqarah, 1 rakaat baca surah Imran. Bayangkan, walaupun 2 rakaat, tapi makna panjang. Bukan kita tengok hadis ni masna, maksud 2 rakaat mudahnya, cepat habis, tak. Tapi kalau Nabi solat tahajud tuan-tuan, maka nak katakan 2 rakaat itu lamanya sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. 2 rakaat saja tuan-tuan, lamanya. Wa yutiru bi raka'atin min akhir al-lail, dan dia mewitirkan 1 rakaat daripada akhir malamnya, dan nak pagi buat solat witir. Buat solat witir saja. Wa yusalli raka'atain qabla salatil ghada, dan Nabi solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Wa ka'anna al-azanu bi uzunaihi, seolah-olah suara azan muazzin tergiang-giang di telinganya. Telinganya. Sebab tu daripada pengajaran hadis ni tuan-tuan nak menceritakan tentang kelebihan solat malam 2 rakaat. Tu dia kan. Jadi 2 rakaat ni afdal tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan nak solat, contoh 4 rakaat pun satu salam, contoh kan, boleh sambung, boleh, harus kan. Malas nak berhenti kan, oh senang sekali 5 kan, contoh je 9 contoh kan, dia buat 9 rakaat satu salam, malas contoh kan. Harus, tetapi yang lebih afdal tuan-tuan, kata ulama mengatakan 2 rakaat itu lebih afdal kita solat malam. Tu dia kan, maksudnya rakaat pertama, rakaat kedua bisalam, bangun lagi. Itu nak ceritakan kelebihan. Bila banyak amalan tuan-tuan, banyak pahala dia. Tu dia kan, banyak amalan, banyak pahala. Rakaat kedua kan, solat seterusnya, rakaat pertama, rakaat kedua bisalam, tu banyak amalan. Daripada 4 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, memang mudah, senang kan. Tu je. Tapi nak ceritakan kelebihan yang lebih aula, lebih utama tuan-tuan, buat solat walaupun payah, tapi itu ganjaran yang paling banyak kita dah dapat tuan-tuan. Itu lebih afdal. Para ulama mengatakan lebih afdal. Itu solat. Wa fil hadis anna aqalla witir rakaatan. Di dalam hadis ni juga tuan-tuan nak menunjukkan solat witir sekurang-kurang 1 rakaat. Kalau malas sangat nak solat witir kan, Allah dah penat contoh, buat 1 rakaat. Sebagian ulama mengatakan makruh walaupun 1 rakaat, sebagiannya kan. Yang lebih aula dan lebih baik buat 3 rakaat kan, 2 rakaat 1 rakaat, 2 rakaat bisalam dan 1 rakaat, itu lebih afdal. Itu 3 rakaat. Nak lebih lagi boleh buat 5 kan, 7 kan, 12. Itu solat witir. Tapi dalam hadis ni mengatakan sekurang-kurangnya 1 rakaat solat witir. Solat witir itu solat yang akhir. Sebab tu Imam Nawawi rahimullah, dia mengambil hadis ni, dia letakkan dalam bab solat nak menunjukkan bab takhfir rakaatil fajri. Dan seterusnya tuan-tuan, hadis yang keempat, wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atay fajr fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membaca rakaat yang pertama solat subuh daripada ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, iaitu surah Al-Baqarah. Dan akhirnya amanna billahi washhada bi anna muslimun, itu di antara bacaan Nabi. Dalam riwayat wa fil akhir, itu fi Ali Imran dan surah Imran kan, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum rawahuma muslimun. Jadi nak menceritakan tentang solat subuh yang dibaca oleh Nabi. Nak menunjukkan ada surah Al-Baqarah, ada surah Imran kan. Jadi banyak surah dalam riwayat lain nak menceritakan dibaca ayat tersebut. Disunatkan. Tu bacaan saja tuan-tuan, tentang bacaan. Jadi apa-apa kita boleh baca tuan-tuan dalam tu solat tu kan. Dan yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil rak'atain al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca itu rak'atain al-fajr, itu 2 rakaat sebelum subuh tu, qul ya ayyuhal kafirun, dia baca surah kafirun, dan qul huwallahu ahad, itu rakaat yang kedua. Tu solat sunat kan. Tu dia, sama ada sebelum qabliyah ke ba'diyah, tuan-tuan pun boleh baca surah tu yang ringkas dan pendek. Nak baca surah lain pun boleh tuan-tuan, tak apa kan. Tapi Nabi baca qul ya kafirun kebiasaan, dan baca qul huwallahu ahad. Itu bacaan dia. Begitu juga hadis yang ke-6, sama lebih kurang juga matan dia. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala ramaktul nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran yaqra'u fi rak'atain qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasan. Nak ceritanya tuan-tuan, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, ramaktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
Aku memperhatikan Nabi SAW selama sebulan. Siapa yang perhatikan? Ibnu Umar ni dia tengok Nabi. Dia perhati je Nabi solat. Solat apa? Iaitu solat qabla al-fajr, iaitu solat sebelum subuh. Jadi Ibnu Umar ni tuan-tuan, dia tengok Nabi. Dia tengok apa yang Nabi buat selama berapa? Syahran, sebulan. Apa yang dia tengok? Dia katakan bahawa Nabi membaca solat sunat sebelum subuh. Ini yang surah Qul ya ayyuhal kafirun. Selama sebulan dia dengar. Oh, Nabi baca ni. Nabi baca ni. Dan rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Nabi baca ni. Selama sebulan Ibnu Umar dengar. Oh, Nabi baca ni. Nak ceritakan tentang solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh. Sebab tu Imam Nawawi rahimullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan dah dalam bab ni. Dalam bab ni. Daripada pengajaran hadis ni, kalau kita tengok tuan-tuan, daripada ayat-ayat contoh surah Al-Baqarah, iaitu menceritakan tentang solat sunat sebelum subuh, baca surah Al-Baqarah. Yang paling pendek sekali itu dia katakan surah Qul ya al-kafirun. Itu paling pendek sekali. Kafirun. Tu dia. Sebab tu Imam Nawawi rahimullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab apa yang dibaca oleh Nabi ketika solat sebelum subuh. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita dapat dengar hadis ni, kita tahu bahawa keadaan hadis macam ini, kita tahu Nabi buat macam ini, bacaan macam ini. Jadi mudah-mudahan dengan hadis-hadis ni kita boleh jadikan satu amalan paling paling ringkas pun tuan-tuan, kita membaca surah Qul ya al-kafirun dan Qul huwallahu ahad. Itu biasalah tuan-tuan. Kita selalu amalkan bacaan yang tu. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan, kita akan tengok tajuk baru yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Babu istibab ittija'il ba'da raqa'atil fajri ala jambil aiman. Bab nak ceritakan disunatkan baring sesudah solat sunat sebelum subuh. Maksudnya tuan-tuan solat sunat sebelum subuh tu kan, dah solat sunat sebelum subuh tu, dah beri salam, tuan baring. Tuan-tuan baring dengan menghadap ke kanan. Gitu dia. Baring menghadap ke kanan. Ittija'u ba'da raqatil fajr. Disunatkan. Disunatkan berpandu kepada beberapa hadis dalam tuan-tuan. Itu ada 3 hadis dalam bab ni. Jadi Imam Nawawi rahimahullah datangkan hadis yang pertama dalam bab ni mengenai disunatkan. Maksudnya tuan-tuan boleh buat. Okey. Iaitu daripada an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raq'atil fajr ittaja'a ala shikkatil ayman, rawal Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila solat 2 rakaat sebelum subuh, dan lepas solat tuan-tuan, ittaja'a, Nabi baring menghadap ke kanan. Syikatul aiman, disunatkan. Jadi bermakna tuan-tuan, kita disunatkan lepas solat sunat sebelum subuh, kita baring. Cuma di sini ulama dia membahaskan macam mana tu kan. Untuk siapa? Sebagai ulama mengatakan disunat baring tu secara mutlak. Maksud disunat secara mutlak, maksudnya lepas solat tu dibaring. Itu sebagian. Solat sunat sebelum subuh, beri salamnya, dia baring. Itu yang pertama. Yang kedua pula dikatakan disunatkan mutlak, khas untuk Nabi, kata dia. Khas untuk Nabi. Sebahagiannya tuan-tuan, ini untuk Nabi je, ataupun para orang alim, ulama-ulama. Ini dia kata khas. Dan yang ketiga, disunatkan bagi yang solat tahajud waktu pada malam. Maka sesiapa yang solat tahajud pada waktu malam tuan-tuan, bangun kan, maka ketika itu disunatkan dia berbaring untuk orang kata istirahat. Dah solat tahajud kan tu, lepas tu azan, dah solat sunat 2 rakaat, dia baring kejap. Dia baring kejap. Bukan baring lama tuan-tuan. Dia baring sekejap je.
Baring lama habis nanti kan. Maksudnya dia baring. Bukan tidur terus kan? Bukan. Baring. Bukan naum, bukan tidur. Kalau tidur lain buat selimut kan. Ni baring. Bila dikatakan baring kan, sebab tu ittaja'a, baring sekejap, bukan lama. Disunatkan baring sekejap. Setengah ulama mengatakan tu untuk yang di tahajud, yang solat tahajud disunatkan. Baring sekejap. Baring sekejap. Disunatkan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab itu disunatkan ittaja'a, baring sebentar. Menghadap. Dan begitu juga hadis yang kedua, wa anha qalat, dan daripadanya telah berkata, itu daripada an Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli fi ma baina afyurahu min salatil isya ila fajri 11 raka'atan. Nabi solat tuan-tuan daripada solat isya ke solat fajar tu, nak fajar tu 11 rakaat. Selepas waktu isyak hingga nak solat fajar 11 rakaat. Tuan-tuan bayangkan 11 rakaat itu macam mana? Kalau kita nampak 11 rakaat, kalau kita surah kita pendek, rasa tak sampai subuh. Lepas solat isyak saja tuan-tuan, kita buat 11 rakaat, kata pukul 10 dah habis, pukul 11 dah habis. Itu dia. Tapi Nabi solat 11 rakaat ni tuan-tuan sampai nak solat subuh. Bermakna tuan-tuan, Nabi solat tu walaupun 11 rakaat, panjangnya bacaan Nabi. Dalam 2 rakaat tu panjangnya bacaan Nabi. Bayangkan. Sebab tu tak pelik tuan-tuan. Kalau kita solat kan, solat tarawih dengan kan 11 rakaat 20, kadang-kadang buat 11 kan, sekejap dia habis. Lebih baik buat 20 kan, 23. Tu dia. Nak cerita panjang ni. Kalau boleh buat 11, contoh nak buat kan, boleh buat 11, tapi bacaan panjang tuan-tuan. Bukan setakat buat 11 tu, kalau buat 8 baca qul ahad, tu itu memang cepat habis. Kan? Tak. Nak cerita nak hidupkan sunnah Nabi ni bukan cepat habis. Kita nak hidup sunnah Nabi walaupun 11 rakaat, baca panjang. Cuba buat. Kan? Rakaat pertama surah Baqarah. Baca kan. Tak habis-habis kan contoh. Rakaat kedua pula surah Al-Imran. Tu panjang tuan-tuan. Sebab tu 11 rakaat. Kalau 11 rakaat baca pendek, tak payahlah. Baik buat 20, 23 rakaat baik buat tuan-tuan. Kan? Sebab sekejap je. Sebab tu nak ikut contoh Nabi solat tuan-tuan, maknanya lamanya solat sunat tu. Bukan kita solat tengok 11 rakaat sikit je. Tak, bukan gitu. Kan? Kita 20 rakaat tuan-tuan, 23, lamanya kita nak. Kan? Sebab Nabi buat solat lamanya. Tu je, nak cerita lamanya, maksudnya nak nak ceritakan kehidupan sunnah Nabi tu buat. Itu yang kita rasa tuan-tuan. Aduh, lamanya solat kan, penatnya apa, tu lamanya kita nak. Kan? Tu lah lama. Yusallimu baina kullu raka'ataini, dan dia memberi salam tiap-tiap 2 rakaat. Beri salam, assalamualaikum, lepas tu bagi assalamualaikum. Wa yutiru biwahidatin, dan diwitirkan satu. Fa idza sakatal muazzinu min salatil fajri, apabila telah dia muazzin ketika solat fajar, wa tabayyanu lahul fajru, ja'al muazzin qama raka'atani khafifataini summa ittaja ala shiqqatil ayman hakadha hatta ya'ti al muazzinu lil iqamah. Bila muazzin dah azan saja, itu subuh, wa tabayyanu lahul fajri, dan nak mula solat subuh, maka dah nak mula waktu subuh datang, maka datanglah muazzin, dia azan, maka bangunlah Nabi, dia solat 2 rakaat, itu solat sunat sebelum subuh. Bila dia dengar saja, summa ittaja ala shiqqatil ayman, kemudian Nabi baring. Nabi baring hatta ya'til muazzin lil iqamah, sehingga kan datang muazzin ataupun Bilal untuk iqamah, untuk solat. Jadi solat lah kan, Allah Akbar, Allah Akbar, macam tu kan. Jadi bangun. Jadi
bangun. Tu yang disunatkan. Terutama kata ulama yang bagi solat tahajud untuk rehat. Jadi baring tuan-tuan. Sebab tu dikatakan baring, bukan tidur. Kan tu dia. Baring. Ini kita buat-buat bukan tu, bukan baring, berdengkur sekali kan. Dengar kan. Kan. Tu dia. Tu yang saya nampak. Sama ada biasanya yang dekat-dekat rumah tu dia buat. Buat dekat rumah kan tuan-tuan. Nak buat kat masjid pun boleh kan. Tapi orang tengok tu. Kan? Tapi dekat Pakistan tuan-tuan, berebut dia buat dekat masjid tuan-tuan. Kan, dekat masjid. Tengok orang baring dah. Tapi sekejap je. Kan? Bukan baring tu tidur kan. Tak, sekejap saja. Itu disunatkan sahaja tuan-tuan. Disunatkan sahaja. Dan hadis yang terakhir dalam bab ni tuan-tuan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atain al-fajr falyattaji'u ala yaminihi, rawahu Abu Daud wa Tirmizi bi asanid sahihah, qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila solat seseorang itu 2 rakaat fajar, maka faltaji', hendaklah dia baring di sebelah kanan, kata Nabi. Baring menunjukkan benda ni sunat. Tetapi ulama' membahagikan terutamanya bagi orang yang solat tahajud bangun, kan, so sunat. Itu ada berbagai-bagai pendapat ulama. Ada kata mutlak, ada tak kata mutlak kan. Jadi berbagai pendapat ulama. Cuma di sini kata Nabi disunatkan baring menghadap ke kanan. Setengah ulama kata bila baring tu mengingatkan kematian. Baring tu Allah kena mati macam mana kan tu. Mengingatkan kematian dia kata. Tapi sekejap kan, mengingatkan kematian. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab disunatkan berbaring. Kalau tuan-tuan amalkan sekali tak apa, amalkan dekat rumah contoh kan. Buat sekali pun tak apa jadi satu amalan kan contoh. Ataupun sekurang-kurangnya kita buat. Sebab hadis ni ada tuan-tuan. Dekat rumah contoh kan, Allah kan solat 2 rakaat sebelum subuh, okey baring kejap. Kan baring kejap. Jangan baring tu lama kan. Kan. Kalau rumah jauh daripada masjid janganlah. Nanti tak sempat kan. Tu ni. Masuk rumah yang terdekat-dekat ni, kalau nak buat baring kejap contoh kan. Baring menghadap ke kanan. Bukan baring tu macam biasa tu kan. Tak. Menghadap ke kanan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni datang dalam bab ni. Jadi semua dalam tuan-tuan nak ceritakan Imam Nawawi rahimahullah datang ke bab ni mengenai solat sunat saja. Malam ni kita baca solat sunat saja tuan. Kita baca. Walaupun tuan-tuan dah tahu apa tu solat sunat dan kita bacakan hadisnya. Kita bacakan hadisnya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah datangkan satu bab, babu sunnatul zuhri. Bab solat sunat zuhur. Jadi Imam Nawawi rahimahullah datangkan bab solat sunat zuhur. Maksud solat sunat zuhur qabliyah atau ba'diyah, kan? Berpandukan kepada hadis Ani Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha, muttafaqun alaih. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, aku telah solat bersama dengan Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum zuhur, qabla adh-dhuhri, sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan solat sunat selepas zuhur, muttafaqun alaih. Jadi bermakna apa tuan-tuan? Disunatkan solat qabliyah dan ba'diyah. Kan? Ni rawatib kan. Solat rawatib. Tu dia. Disunatkan berpandukan kepada hadis ni tuan-tuan. Jadi siapa yang tak buat tuan-tuan, rugilah tuan-tuan. Kan? 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Itu buat. Tu dia. Begitu juga hadis daripada wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada arba'an qabla adh-dhuhri.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada, tidak pernah meninggalkan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Ada 4 rakaat. Ada hadis 2 rakaat. Jadi nak buat mana tuan-tuan agak-agak? Kan? Nanti kita akan baca terus. Riwayat lain mengatakan bahawa sesiapa yang solat sebelum zuhur 4 rakaat, maka diharamkan masuk api neraka. Tu dia. Kan? Jadi ada riwayat sebelum zuhur 2 rakaat, ada riwayat sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi nak lebih aula dan lebih baik buat 4 rakaat. Jika sempat. 4 rakaat macam mana? 2 rakaat salam, 2 rakaat 1 salam kalau sempat, contoh kan. Kan. Nak buat 4 rakaat sekaligus kan? Boleh, itu diharuskan. Tapi lebih aula, lebih utama, lebih elok 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tak sempat, 2 rakaat pun dah cukup. Kan? Kalau masa lama tu ada kan masa, buatlah 4 rakaat. Tak dapat juga buat masjid, buat kat rumah contoh buat kan. Boleh juga. 4 rakaat. Tapi baca itulah surah Fatihah, qul ya kafirun, qul Allah kan. Ayat yang ringan dan pendek. Tu dia Nabi buat, tuan-tuan. Wa anha, dan daripadanya qalat, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Nabi SAW fi baiti kalbazuri arba'an. Sesungguhnya Nabi solat di rumahnya sebelum zuhur 4 rakaat. Tuan-tuan. Kan? Dah azan, maksudnya solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Summa yakhruju fayusalli bin nas, kemudian dia keluar dan dia sembahyang bersama dengan sahabatnya. Itu solat. Summa yadkhulu fayusalli rakaatain, kemudian dia masuk, dia solat 2 rakaat lagi. Wa kana yusalli bin nas maghrib, dan Nabi solat maghrib bersama dengan sahabat. Summa yadkhulu baiti fayusalli rakaatain, dan lepas solat maghrib dia balik rumah, Nabi solat 2 rakaat. Nak ceritakan Nabi solat rumah kebanyakan solat sunat 2 rakaat. Wa yusalli bin nas isya, dan dia solat isya. Wa yadkhulu baiti fayusil, dan Nabi balik saja Nabi solat 2 rakaat di rumah. Jadi kalau kita tengok hadis ni tuan-tuan, nak menunjukkan bahawa solat sunat Nabi buat di rumah. Tu dia kan. Nabi buat di rumah. Ketika tu zaman tu memang masjid Nabi dekat rumah dia kan. Memang tu dia. Tapi kalau kita ni tuan-tuan, yang sebelum saya katakan tadi, sebelum tu, kalau kita ni jauh ke apa, lebih baik kita solat sunat di masjid, lebih selamat kan. Takut kalau solat kita nak buat ke rumah, takut tertinggal ke banyak tu kan, takut tak terbuat. Jadi nak lebih selamat, kita buat di masjid solat sunat. Tu dia. Jadi rasa setakat tu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, iaitu dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita baca hadis ni, kita ambil keberkatan daripada hadis ni. Walaupun kita dah tahu mengenai solat sunat ni, tuan-tuan, kita baca hadis tu, kita dengar hadis tu tuan-tuan. Nak menunjukkan Nabi berkata, qaul dengan menggunakan katanya, dan melalui fa'al, perbuatan Nabi melakukan solat sunat. Bahawa kita yakin ini daripada hadis, bukan rekaan, tak ada. Jadi semoga kita dapat dengar hadis ni tuan-tuan kan. Bila dengar hadis ni, kita dengan hati yang terbuka, dengan percaya, kita amalkan. Kita amalkan hadis ni, terutama solat sunat. Walaupun kita dah tahu, walaupun kita dah belajar surah agama kan, tapi sekurang-kurangnya kita baca kitab ni, kita ikut turutan, baca melalui satu persatu bab tuan-tuan kan. Solat sunat kan, solat sunat isyak, solat sunat apa, kita baca hadis ni yang telah diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalau boleh Imam Nawawi kata, ni semua dah tahu, aku tak boleh letak lah, boleh gitu? Tak boleh. Sebab ada yang tak tahu. Sebab tu Imam Nawawi letakkan, walaupun benda tu dah tahu kan. Solat sunat sebelum zuhur, solat sunat selepas zuhur kan. Cuba tak ada. Lah Imam Nawawi tak letak kan. Mesti orang tak buat apa ni, atau ramai kan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah letakkan bab ni, datangkan hadis ni untuk kita jadikan satu
amalan walaupun kita dah tahu. Sebab tu tuan-tuan, kebanyakannya yang leka, yang lalai ni tuan-tuan, inilah nak buat benda yang ringan ni. Berat kita nak buat. Berat kita nak buat. Tak apa ni orang kata, tak melazimi kan. Berat. Cuba tuan-tuan contoh kan, lepas solat terkentut, nak buat tak solat sunat? Fikir dua kali, malas lah. Berat nak ambil wuduk malas. Contoh kan, tak payahlah kata kan. Tapi siapa yang dia punya amalan buat tuan-tuan dah biasa, walaupun terkentut apa, dia ambil wuduk duk solat. Tu dia. Kalau kita alah dah malas lah. Kan? Jadikan satu amalan tuan-tuan, jadikan satu amalan. Jadi rasa setakat tu saja. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.